Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah Dr. Hajah Nur Aziah binti Abdul Aziz. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan melakukan pembentangan bagi kursus BMMP 3123 Semantik Bahasa Melayu, iaitu tugasan yang ketiga, pembentangan kumpulan. Baik, ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, iaitu Zarif Razli binti Muhammad Dizidi, Azim Afif bin Zulkifli dan Meredith Christine anak temali. Ini antara isi kandungan yang akan kami bentangkan pada hari ini, iaitu mengenai pengenalan, penghasilan teks yang mengandungi peribahasa, teori-teori semantik, aplikasi teori semantik dalam peribahasa, penutup dan akhir sekali rujukan. Sedikit pengenalan, menurut Jalaluddin pada tahun 2014, semantik dalam linguistik adalah ilmu yang menjurus kepada makna dan pentafsiran makna. Jalaluddin juga menyatakan dalam bukunya yang bertajuk Semantik dan Akal Budi Melayu telah memperkenalkan semantik inkuisitif, iaitu satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis makna peribahasa. Peribahasa merupakan satu aspek yang sangat menarik bagi pendidik bahasa kerana mereka dapat mengkaji falsafah dan akal budi Melayu dalam peribahasa tersebut di samping memahami dan mendalami makna tersirat di sebalik ungkapan peribahasa. Seterusnya akan lihat sedikit penghasilan teks peribahasa yang telah kami hasilkan yang bertajuk Kepentingan Pengintegrasian Pendidikan Bermakna yang Optimum. Jadi pada perenggan pertama teks ini mengandungi peribahasa yang telah kami masukkan, iaitu yang pertama, berganding bahu, yang kedua, air digenggam tiada tiris, kemudian bagai bulan jatuh ke riba, menjadi penghubung kaki tangan, kemudian ibarat aur dengan tebing, seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan, ibarat hendak air pancuran terbit, dan walaupun bukit telah dilihat, masih ada gunung yang lebih tinggi yang perlu didaki. Dan akhir sekali iaitu melentur buluh biarlah dari rebunya. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana aplikasi teori tersebut, teori-teori semantik dalam peribahasa-peribahasa tersebut. Dan seperti sedia maklum, teori semantik terbagi kepada 4, iaitu yang pertama teori imajan, yang kedua teori logik simbolik, kemudian teori behaviorism, dan yang keempat teori analisis komponen. Pertama, kita lihat kepada teori imajan. Teori ini digunakan untuk mengkaji makna berdasarkan lambang atau imej yang terpapar pada fikiran apabila mengucapkan atau mendengar sesuatu. Misalnya bila seseorang ataupun kita menyebut perkataan rumah, jadi kita dapat membayangkan imej rumah dalam fikiran kita. Dan pengkaji linguistik bersetuju bahawa setiap perkataan yang disebut, didengar dan dibaca dapat ditafsirkan secara automatik oleh fikiran masing-masing. Okay. Seterusnya, Ferdinand de Saussure pada tahun 1960 menyatakan makna terhasil daripada gabungan konsep dan imej bunyi. Konsep imej bermaksud adalah lambang atau gambaran abstrak yang ada dalam fikiran kita yang merujuk kepada imej yang tertentu. Dan imej yang dimaksudkan ini bagaimanapun tidak bersifat visual kerana ia tidak menepati gambaran sebenar yang dimaksudkan secara tepat. Maksudnya apabila kita menyebut ataupun mendengar sesuatu, imej tersebut tidak semestinya tepat dengan gambaran kita, imej tu tidak semestinya tepat dengan maksud yang disampaikan. Hal ini kerana makna yang kita tafsir melalui fikiran kita tu berbeza dan bergantung pada pengetahuan dan pengalaman individu masing-masing. Okay. Dan dalam teori imajan juga menyatakan terdapat beberapa perkataan yang tidak dapat dikaitkan dengan sebarang imej. Maksudnya yang kita tak boleh gambarkan. Contohnya perkataan dan, tetapi, atau, dan juga atau. Okey, kita tengok peribahasa yang pertama, iaitu air digenggam tiada tiris yang telah dianalisis menggunakan teori imajan, iaitu maksud peribahasa air digenggam tiada tiris ialah amat berhati-hati membelanjakan wang. Okey, kita tengok kat sini ada perkataan imej, iaitu pendengar bila imej gambar, imej air itu air digenggam tiada tiris, pendengar bila kita sebut, pendengar ataupun pembaca tu akan menggambarkan imej air. Okey, air itu akan digenggam oleh tangan kita, digenggam erat. Okey, kemudian gambaran sebenar yang ingin disampaikan dalam peribahasa ini ialah air itu merujuk kepada duit.
duit di mana genggam itu menggambarkan perbuatan membelanjakan. Jadi apabila duit itu diperbelanjakan dengan baik, iaitu dengan tanpa kebocoran lah ataupun tidak belanjakan sesuka hati, jadi tiada ketirisan berlaku, maksudnya tiada berlakunya pembaziran. Kita tengok dengan lebih lanjut. Okey, ini perubahan makna yang berlaku dalam peribahasa tersebut. Contohnya, sifat air pada peribahasa menggambarkan duit yang mengalir. Maksudnya duit yang mengalir dengan membazirlah jika kita tidak digenggam ataupun jika tidak merancang perbelanjaan kita. Dan jika air digenggam atau maksud yang anda sampaikan tu adalah wang yang dibelanjakan dengan betul dan cermat, maka tidak berlakulah pembaziran. Jadi penggunaan leksikal tiris pula merujuk kepada pembaziran. Jadi walaupun air itu, imej air terpapar dalam fikiran kita, namun makna ataupun gambaran yang sebenar ingin disampaikan ialah mengenai duit ataupun wang. Okay, seterusnya saya serahkan kepada ahli yang seterusnya. Baiklah, seterusnya kita akan lihat peribahasa seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang berkembang dengan cepat dan tiba-tiba atau terlalu banyak dalam satu masa. Okey, peribahasa ini kita menggunakan teori imajen. Okey, kita dapat lihat bahawa hujan melambangkan sesuatu yang menyebabkan tanah menjadi lembap dan kondusif untuk pertumbuhan cendawan. Kemudian, cendawan yang tumbuh secara tiba-tiba mewakili hasil daripada kelembapan yang diciptakan oleh hujan. Okey, jadi dalam teori imajen ini, peribahasa ini menggambarkan gambaran mental tentang hubungan antara dua peristiwa yang berurutan dalam waktu, di mana satu peristiwa iaitu hujan menjadi penyebab bagi peristiwa berikutnya, iaitu pertumbuhan cendawan. Ini memungkinkan kita untuk membayangkan proses atau kejadian yang menjadi secara visual yang dapat membantu dalam memahami konsep hubungan sebab dan akibat secara lebih konkret dan juga berkesan. Seterusnya, saya serahkan kepada ahli yang seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok peribahasa bagai bulan jatuh ke riba. Peribahasa ini juga kami tafsirkan kepada teori makna iaitu teori imajan juga, di mana kita tengok menurut teori makna imajan, makna sesuatu peribahasa ni dia diperolehi melalui gambaran ataupun imej secara mental yang dibangkitkan oleh perkataan-perkataan ataupun frasa dalam peribahasa tersebut. Jadi maknanya di sini apabila kita mengungkapkan sesuatu peribahasa itu, maknanya kita dah ada gambaran dalam mental kita apa yang dimaksudkan dengan perkataan tersebut, ataupun maksud peribahasa ini adalah seseorang yang mendapat keuntungan yang besar dengan secara tidak disangka-sangkakan lah untuk bagai bulan jatuh ke riba. Okey, jom kita tengok dengan lebih mendalam lagi. Okey, di sini saya bahagikan kepada dua komponen, iaitu pertama bulan dan yang kedua jatuh ke riba. Okey, kita tengok bulan. Bulan ni merupakan suatu yang cantik lah, ataupun bulan ni digambarkan sebagai imej yang sangat berharga bagi seseorang, ataupun dia istimewa ataupun kita mengidamkan dia. Sebab apa-apa biasa kita gunakan ungkapan pun biasa kita akan berkata seperti cantik seperti bulan, sebab bulan ni kita tengok dia sangat indah dan sangat berharga, tidak ternilai lah. Dan sebab seterusnya jatuh ke riba, imej jatuh ke riba ni membawa maksud konotasi sesuatu yang tidak dijangka kerana ia berlaku secara tiba-tiba. Jadi kedua-dua perkataan ini dapat digabungkan dan menjadi suatu perkara, iaitu bulan ni sebagai perkara yang sangat tidak ternilai dan telah pun jatuh ke riba. Maknanya kita mendapat sesuatu yang tidak disangka-sangka dan sesuatu itulah sesuatu yang menguntungkan. Okey, dipersilakan ahli seterusnya. Baiklah, kita akan melihat teori logik simbolik, iaitu teori logik simbolik ni menghuraikan makna bukan sahaja pada peringkat perkataan, malah juga pada peringkat ayat dan perlakuan manusia. Pada peringkat ini, kita dapat lihat sebagai satu reaksi kepada tanggapan yang mereka terima mengenai sesuatu perkataan. Teori ini adalah pendekatan yang lebih
berkenaan untuk mengkaji makna kerana ia mengambil kira proses bagaimana sesuatu perkara itu mendapatkan maknanya. Teori logik simbolik mengatakan sesuatu perkataan memperoleh maknanya melalui apa yang disebut dengan istilah keperihalan, keadaan atau konteks situasi yang wujud semasa perkataan yang digunakan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Aziz. Okey. Seterusnya kita bincangkan lagi dalam teori logik simbolik ini. Okey, teori ini sebenarnya bila kita nak analisis teori makna menggunakan teori logik simbolik, kita mesti ada 3 komponen ni, iaitu dari sudut semantik, iaitu dari sudut makna, seterusnya sintaksis dan pragmatik, dan barulah kita boleh zahirkan apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan logik dan simbolik itu. Okey, pertama, semantik. Semantik dalam teori ini dia didefinisikan sebagai kajian tentang hubungan di antara simbol dengan rujukan ataupun boleh juga dikatakan sebagai hubungan antara perkataan dengan benda. Jadi semantik secara amnya dia merupakan makna yang kita faham kalau kita baca sesuatu peribahasa tu. Seterusnya sintaksis pula merupakan bidang kajian yang mengkaji hubungan di antara perkataan dengan perkataan lain untuk menentukan makna. Dan makna sesuatu ayat bukan hanya diperoleh dengan mencampurkan makna satu perkataan dengan perkataan yang lain dalam ayat. Jadi sintaksis ni dia lebih kepada makna penggunaan yang digunakan dalam ayat. Dan yang terakhir, pragmatik. Pragmatik pula ialah bidang kajian yang mengkaji hubungan antara lambang dengan tingkah laku. Jadi pragmatik ni secara amnya dia merupakan benda yang kita ungkapkan dalam percakapan yang kita fahamlah kalau kita cakap peribahasa tu melalui ungkapan percakapan, jadi itulah makna sebenar yang disampaikan dalam teori ni. Okey, seterusnya. Okey, dipersilakan ahli kumpulan seterusnya. Okey, baiklah, kita akan melihat peribahasa seterusnya iaitu melontor buluh biarlah dari rebungnya. Okey, maksud peribahasa ini adalah kita perlu mendidik anak-anak kita sejak kecil lagi. Okey, peribahasa ini juga merupakan jenis bidanan. Okey, secara logik, peribahasa ini mengandungi maksud untuk menekankan pentingnya membentuk atau membina asas yang kukuh sejak dari awal. Dalam konteks ini, buluh boleh dianggapkan sebagai seseorang atau sesuatu yang ingin kita bentuk atau dididik. Manakala rebung adalah tempat asal atau asasnya. Dengan kata lain, peribahasa ini memberi pengajaran atau amaran agar kita memulakan sesuatu dengan pendekatan yang betul, memastikan bahawa asasnya kukuh dan berkualiti kerana ia akan mempengaruhi hasil akhirnya. Jika asasnya rapuh atau tidak kukuh, maka berkemungkinan apabila ia besar atau sudah dibina, ia akan mengalami masalah atau kegagalan. Seterusnya, secara simbolik ia menggambarkan kebijaksanaan dalam memulakan atau membina sesuatu dari asal yang baik dan juga tepat. Rebung sebagai asal atau titik permulaan melambangkan akar atau dasar yang menjadi titik awal bagi pertumbuhan atau sesuatu perkembangan. Dengan memastikan asas atau rebung yang kukuh, kita memastikan kesinambungan dan kestabilan dalam setiap tindakan atau keputusan yang dapat kita buat sehingga ia memberikan kesan yang positif pada jangka yang panjang. Jadi dalam teori logik dan simbolik, peribahasa ini menekankan pentingnya kesepadanan dan kestabilan dalam pendekatan atau tindakan yang kita buat serta memberi amaran agar kita memulakan segala sesuatu dari asas yang kukuh dan juga berkualiti. Peribahasa seterusnya bagai aur dengan tebing. Maksud peribahasa ini adalah kita hendaklah tolong-menolong antara satu sama lain. Peribahasa ini merupakan perumpamaan di mana ia merujuk kepada situasi di mana pokok aur atau buluh kecil yang tumbuh di tepi tebing parit atau sungai memberi manfaat kepada tebing itu dengan cara menyediakan perlindungan secara semula jadi. Akar buluh yang mencengkam tanah di tepi tebing membantu menguatkan struktur tebing dan mencegahnya daripada runtuh. Sementara itu, tebing juga memberikan tempat yang sesuai untuk pertumbuhan buluh dan menyediakan sumber air yang diperlukan. Secara kesimpulannya, peribahasa ini menekankan kepentingan kerjasama dan saling bergantung antara individu atau entiti yang berbeza.
ia mengingatkan kita bahawa dalam kehidupan, hubungan yang saling memerlukan dan memperkuat satu sama lain dapat membawa kepada kesinambungan dan keserasian yang lebih besar. Seterusnya saya serahkan kepada ahli yang lain. Baiklah, seterusnya kita lihat peribahasa yang seterusnya iaitu berganding bahu yang bermaksud melakukan sesuatu secara bersama-sama ataupun bekerjasama. Maksudnya perkara itu dilakukan bersama-sama dan bukanlah seorang diri. Dan kita lihat peribahasa ini dianalisis menggunakan teori logik simbolik kerana bila kita mendengar ataupun mengujarkan peribahasa itu, muncullah makna logik dalam fikiran kita. Oh, bila perkara dilakukan secara berganding bahu, kita gunakan peribahasa ini dalam konteks perkara yang melakukan kerjasama. Jadi muncul logik tu bila kita berganding bahu, kerja itu akan menjadi lebih mudah. Maksudnya bersama-sama lah beramai-ramai. Kita tengok dalam dari aspek semantik ataupun perkaitan antara perkataan itu, makna perkataan itu, berganding membawa maksud sesuatu yang berpautan ataupun berhubungan. Maksudnya mestilah akan ada dua benda ataupun lebih untuk kita hubungkan atau untuk kita pautkan. Okey, kemudian bahu pula menunjukkan bahagian badan antara leher dengan pangkal lengan. Okey, jadi kita dapat huraikan dari segi sintaksis pula. Berganding bahu ialah perbuatan yang dilakukan bersama-sama. Maksudnya bahu itu merujuk kepada badan ataupun secara maknanya, secara semantiknya ialah orang yang bertautan ataupun berhubungan secara ramai untuk buat kerja sama-sama. Jadi bila kita ujarkan, kita fahamkan dari segi pragmatik pula, berganding bahu ini adalah sesuatu perkara atau kerja yang dapat dilaksanakan dengan lancar apabila kita semua bekerjasama. Jadi peribahasa ini sesuai digunakan dalam konteks seperti ayat untuk kerja lah, untuk kerjasama, untuk seperti aktiviti bergotong royong ke dan sebagainya. Jadi kita dapat makna logik simbolik itu akan muncul dalam fikiran kita bahawa suatu pekerja yang dilakukan secara berganding bahu ini adalah perkara yang dilakukan bersama-sama dan bukanlah seorang diri, kerana berganding bahu itu melibatkan perkara yang berhubungan antara perkara yang dengan perkara lain. Maksudnya bukan seorang-seorang ataupun bukan sendirian. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain, iaitu Azim. Okey. Seterusnya kita tengok menggunakan teori logik simbolik ini juga, saya letakkan peribahasa menjadi penghubung kaki tangan. Okey, secara zahirnya peribahasa menjadi penghubung kaki tangan ini membawa maksud kepada seseorang yang berperanan sebagai orang tengah ataupun perantara dalam sesuatu urusan ataupun perkara. Dan kaki dan tangan ni menjadi simbol kepada peranan seseorang sebagai penghubung ataupun perantara dalam sesuatu situasi ataupun transaksi. Jadi kita tengok kaki dan tangan ni yang kita akan bahaskan secara mendalam sekejap lagi, berkaitan dengan apa yang dimaksudkan sebenarnya dari segi maksud kaki dan sebagainya lah. Okey. Peranan sebagai kaki tangan ini bermaksud orang yang melaksanakan tugasan atau arahan bagi pihak lain, kerana ia merupakan ataupun ia menunjukkan kepentingan peranan penghubung dalam memudahkan komunikasi dan urusan antara pihak-pihak yang terlibat. Peribahasa ini juga seringkali digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang berperanan sebagai ejen penghubung ataupun perantara dalam sesuatu urusan atau transaksi. Okey, kita tengok dekat sini dari segi semantik, sintaksis dan pragmatik. Apa yang dimaksudkan menjadi penghubung kaki tangan. Dari segi semantik, kaki dan tangan ni membawa maksud anggota badan lah, anggota badan yang ada pada manusia. Dan seterusnya dari segi sintaksis pula, kaki dan tangan ni memberi maksud kepada perbuatan tenaga kerja. Apabila kita guna ayat penjawab awam itu ataupun kita gelarkan mereka sebagai kaki tangan awam dan sebagainya, ia sudah bermakna dari segi sintaksis itu kita sudah faham yang ia membawa makna kepada tenaga kerja, orang yang menguruskan sesuatu kerjalah seperti di pejabat, menguruskan transaksi dan sebagainya. Dan dari segi ujaran ataupun pragmatik itu, kita faham dia merupakan orang yang penting untuk melancarkan sesuatu hal seperti menguruskan syarikat. Seperti tadi lah saya dah beritahu, seperti melakukan transaksi lah di bank dan sebagainya. Itu merupakan maksud dari segi pragmatik.
Jadi secara keseluruhannya menjadi penghubung kaki tangan ni membawa maksud seseorang yang bertugas ataupun mempunyai tanggungjawab untuk mengerjakan sesuatu kerja dari segi pelbagai hal lah, dan ia dirujukkan kepada simbol kaki dan tangan. Dipersilakan ahli seterusnya. Okey, sekarang kita akan melihat mengenai teori analisis komponen. Okey, menurut John Lewis pada 1995 menerusi Siti Hajar Abdul Aziz 2009 menyatakan bahawa teori analisis komponen ini menjelaskan bahawa setiap perkataan mempunyai hubungan makna dengan perkataan yang lain. Analisis komponen diaplikasikan bagi melihat hubungan makna bagi sesuatu perkataan dengan sejumlah unsur atau komponen yang bermakna. Proses penganalisisan kesinambungan dalam komponen makna dilakukan dengan menggunakan tanda tambah ataupun tanda tolak. Okey, tanda tambah ni kita gunakan apabila terdapat hubungan rujukan antara perkataan dengan perkataan yang lain. Sekiranya perkataan tersebut tidak mempunyai sebarang hubungan, maka kita akan menggunakan tanda tolak. Okey, seterusnya kita akan melihat contoh teori analisis komponen makna. Okey, contohnya di sini kita dapat lihat perkataan cantik dan juga indah. Okey, cantik dan indah ni kita dapat rujuk kepada pemandangan, perempuan dan baju. Seterusnya perkataan indah juga kita dapat menggunakan bagi sesuatu pemandangan, perempuan yang indah dan juga baju yang indah. Okay, bagi analisis peribahasa saya serahkan kepada ahli yang seterusnya. Baiklah, untuk peribahasa yang dianalisis menggunakan teori analisis komponen iaitu hendak air, pancuran terbit, yang bermaksud memperolehi lebih daripada apa yang dikehendaki. Okey, kita tengok dekat sini ada dua komponen makna iaitu air dan pancuran, di mana sebenarnya air dan pancuran ni dia punya jenis tu lebih kurang sama sebenarnya kan. Dia adalah sesuatu cecair. Kita tengok dia punya kita menggunakan tanda positif ataupun tanda tambah itu menunjukkan makna itu kena dengan mempunyai perkaitan iaitu sejenis cecair, di mana itulah sinonimnya. Kemudian bagi air pula dia punya sifat itu adalah perkaitannya adalah perlahan. Kita tahu air ni dia tak laju dan juga tak perlahan, tapi dibandingkan dengan pancuran lebih deras ataupun lagi laju. Dan air ini dia juga boleh jadi perkaitan dia sebagai tidak dapat dihubungkan dengan laju kerana kita sedia tahu bahawa air ini adalah perlahan lah. Dan tapi sebenarnya dia boleh jadi dua-dua bergantung kepada situasi. Okey, kita tengok dengan lebih lanjut mengenai peribahasa ini. Okey, perkaitannya. Okey, kita tengok perkaitan. Sifat air dan pancuran ialah berbeza dari segi alirannya. Okey, iaitu alirannya lah itu sama ada laju ataupun perlahan. Tetapi teksturnya ialah sama, iaitu kita tahu air dan pancuran ini adalah cecair. Dan kita tahu bahawa pancuran juga merupakan air yang keluar dengan deras. Kita secara logiknya, secara ni kita tak pernah jumpa pancuran yang tak laju, tak deras. Okey. Dan peribahasa ini menjelaskan bahawa kelebihan pancuran berbanding air. Okey. Kita tengok pula perubahan maksud yang berlaku dalam peribahasa ini. Hendak air. Hendak air, perkataan hendak air merujuk kepada makna sesuatu perkara yang diingini. Contohnya kita perlukan kasut. Okey, kita perlukan kasut sekolah. Okey, tapi maksud pancuran terbit mendukung makna tentang perkara yang diingini juga, tetapi dengan lebih banyak ataupun lebih baik. Okey, kita nak kasut sekolah saja, tapi mungkin kita dapat dengan satu set dengan baju sekolah, tudung sekolah. Jadi kita dapat lebih daripada apa yang kita nak. Okey, hendak air, pancuran terbit. Nak kasut, baju pun dapat, tudung pun dapat dan sebagainya. Okay. Seterusnya saya serahkan kepada ahli yang seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok pula teori behaviorisme, iaitu menurut Siti Hajar Abdul Aziz pada tahun 2009 menyatakan bahawa teori behaviorisme ni dalam konteks semantik mempunyai hubungan dengan teori behaviorisme dalam konteks pembelajaran. Dan menurut Bloomfield pula pada tahun 1933 dalam Abdullah Hassan pada tahun 1980 menggunakan teori ini dalam menghuraikan makna.
Jadi berdasarkan teori ini, analisis makna hendaklah berdasarkan tingkah laku yang dapat diperhatikan. Sekiranya tingkah laku tersebut tidak dapat diperhatikan, analisis makna yang dilakukan hanya bersifat andaian. Okey. Selain itu, dalam erti kata lain, seseorang yang dapat menggunakan dan membezakan perkataan yang digunakan dengan betul dan tepat hasil daripada pembelajaran secara amnya, ciri-ciri teori behaviorisme adalah seperti yang berikut. Pertama, konsep mentalisme yang mengkaji pemikiran dan konsep abstrak tanpa data yang dapat dipisahkan, dan seterusnya mempercayai bahawa tingkah laku manusia dan binatang mempunyai persamaan, dan seterusnya tingkah laku manusia dalam berbahasa disebabkan keperluan untuk bersosialisasi, dan terakhir perlakuan manusia ada hubungan dengan rangsangan dan gerak balas. Jadi sebenarnya teori ini lebih memberi fokus kepada perbuatan, iaitu behaviorisme, tingkah laku ataupun perbuatan yang dialami oleh kita sendiri, dan teori ini banyak menyamakan antara perbuatan yang dilakukan oleh binatang dan disamakan oleh apa yang dilakukan oleh manusia, iaitu persamaan binatang kepada persamaan manusia, yang kita akan lihatlah contoh-contoh yang lain untuk okey, ini kita tengok contoh perkataan peribahasa mati kata seperti kera mendapat bunga dan lembu dicucuk hidung. Jadi kita tengok semua peribahasa ni mati kata. Kata merupakan binatang dan mati kata ni disamakan kepada manusia juga, iaitu manusia yang mati secara sia-sia lah. Seterusnya seperti kera mendapat bunga juga, orang kita faham peribahasa ni orang yang tidak menghargai lah apa yang diberi. Jadi kenapa kita samakan sifat ni kepada binatang? Sebab dari segi falsafahnya, makna yang perbuatan behaviorisme yang dilakukan oleh binatang ni adalah bertepatan dengan apa yang berlaku kepada manusia. Seperti kita tengok sini, bunga ni merupakan sesuatu yang indah lah. Tapi kita beri dekat kera dan kera tu dia biasa dia lunyai-lunyai dan dia baling macam tu je lah. Sebab bagi dia tidak berharga. Jadi sifat yang seperti inilah kita samakan kepada manusia, iaitu kesemua peribahasa tersebut menyamakan sifat manusia dengan sifat yang ada pada binatang. Dipersilakan ahli seterusnya. Okey, baiklah, kita akan melihat peribahasa, iaitu walaupun bukit telah dilihat, masih ada gunung yang lebih tinggi perlu didaki. Okey, dalam peribahasa ini kita tak gunakan haiwan, tetapi kita gunakan alam. Okey, maksud peribahasa ini adalah meskipun seseorang mungkin telah mencapai tahap atau pencapaian tertentu dalam hidupnya, masih banyak cabaran atau tujuan yang lebih besar yang perlu dikejar dan dicapai. Okey, dalam teori behaviorisme ini, pembelajaran dipandang sebagai perubahan dalam tingkah laku yang disebabkan oleh interaksi individu dengan lingkungannya. Dalam hal ini, peribahasa tersebut mendukung konsep pembelajaran melalui pengalaman. Ketika seseorang melihat bukit, mereka mungkin telah mencapai sesuatu tahap atau mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan mereka. Namun, peribahasa tersebut menegaskan bahawa masih ada gunung yang lebih tinggi yang perlu didaki, yang menunjukkan bahawa proses pembelajaran atau pencapaian tidak berhenti di situ sahaja, tetapi ada banyak lagi cabaran yang kita perlu lalui. Okay, seterusnya, saya serahkan kepada ahli yang lain. Baiklah, secara kesimpulannya, kita dapat lihatlah bahawa keindahan dan kehalusan bahasa Melayu ini dimiliki oleh peribahasa itu sendiri yang mendukung pelbagai makna apabila kita menganalisisnya menggunakan teori-teori semantik yang telah dibincangkan sebentar tadi. Maka kekreatifan masyarakat Melayu pada zaman dahulu lagi ini dengan peribahasa diwarisi turun-temurun melalui tradisi lisan. Buktinya kita masih menggunakan peribahasa sehingga sekarang, malah kita menganalisis juga peribahasa itu sampai sekarang. Dan peranan peribahasa ini berupaya untuk mendidik walaupun melalui sindiran, teguran dan kiasan. Jadi bagaimana kita nak tahu bahawa satu peribahasa itu sindiran ke, teguran ke dan kiasan? Itulah gunanya teori-teori semantik yang telah kita aplikasikan dan bincangkan. Jadi terdapatlah teladan ataupun pengajaran yang ingin disampaikan yang tersirat di sebalik peribahasa yang menjadi satu keunikan peribahasa itu ataupun bahasa Melayu itu sendirilah. Jadi
disebabkan itulah pentingnya bahawa kita untuk menguasai sesuatu teori agar kita dapat menerangkan makna peribahasa ataupun maksud peribahasa itu dengan lebih jelas agar dapat difahami dan digunakan dengan lebih betul dengan baik dari segi konteks dan situasinya. Jadi diharapkan agar semoga keindahan bahasa ini tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek panas. Okey. Akhir sekali ini merupakan antara rujukan yang telah kami rujuk untuk menghasilkan pembentangan ini. Sekian saja daripada saya dan kumpulan. Sekian, terima kasih.